Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin saya tanya dulu, jelas tak suara saya? Jelas. Okey, jelas. Terima kasih. Alright, so saya mulakan majlis kita pada hari ini. Okey, saya selaku pengacara majlis untuk majlis yang pendek ini. Okey, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kepada semua. Yang berbahagia, Dekan Fakulti Perakaunan, Profesor Dr. Haslinda Yusof, yang berusaha Timbalan-Timbalan Dekan, yang berusaha Timbalan Pendaftar Kanan, yang berbahagia Datuk-Datuk dan Datin-Datin, yang berbahagia Profesor-Profesor, yang berusaha staf akademik dan staf pentadbiran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah untuk kesempatan ini dan dengan izin Allah dapatlah kita bersama-sama bersiaran bagi mengikuti amanat Dekan Fakulti Perakaunan pada petang yang penuh berkat, petang penentuan untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, sebelum kita ke agenda kemuncak, marilah kita bersama-sama berdoa untuk menambahkan keberkatan majlis kita pada petang ini. Dengan ini, saya menjemput Dr. Muhammad Nazmul Haq untuk membaca doa. Dr. Nazmul, are you ready? Alright, thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا لطيف يا رحمن please bless us with your tawfiq and hidayah. Please guide Faculty of Accountancy, University Technology Mara to greatness, peace, glory and prosperity in this world and hereafter. Make us a responsible intellectual, granted us with a valuable knowledge that will be beneficial to mankind in order to gain your mardatillah. Make us your righteous servant that followed your commands and neglect the sinful act. Please forgive us for our wrongdoing. Ya Munzil al-Barakat, bestow peace to Malaysia, preserve us from any threat and disaster, neither man-made nor natural disaster. And you, Ya Allah, we ask for security and prosperity upon us. Our leaders, our country, bestow patience in us in order to face the challenges from you. Please accept our deeds and please reward us accordingly. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Muhammad Nazmul untuk doa sebentar tadi. Terasa-rasa seperti sudah berada di bulan Ramadan nampaknya kan, bila baca doa, dengar doa, sayu-sayu. Okey, sebelum itu, untuk semua tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, ingin saya maklumkan, pautan kehadiran akan dikongsikan di akhir majlis kita. Dan kita juga akan mengadakan sesi bergambar selepas ucapan daripada yang berbahagia dekan. Okey, untuk yang seterusnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu video berkisahkan pencapaian Fakulti Perakaunan dan warganya untuk tahun 2022. Sama-sama kita saksikan. Okey, Alhamdulillah, tahniah dan syukur. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua warga Fakulti Perakaunan. Semoga tahun 2023 kita akan tetap dan lebih cemerlang, memberikan yang terbaik demi Fakulti Perakaunan dan UiTM tercinta. Sekarang, tanpa melengahkan masa, sampailah masanya untuk saya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Haslinda Yusof, Dekan Fakulti Perakaunan untuk menyampaikan amanat dekan bagi tahun 2023 dengan tema Bersama Mencapai Kebolehpasaran Global. Dengan hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Adura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datin, Profesor Madya, Doktor dan seluruh warga Fakulti Perakaunan sama ada di Selangor maupun rakan-rakan yang berada di cawangan.
Terima kasih kerana dapat hadir pada hari ini untuk sesi amanat bersama saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat bersama-sama sehari sebelum puasa untuk kita sama-sama mendengar dan juga menghayati tentang hala tuju dan juga usaha untuk kita pada tahun ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk sharekan slide dahulu ya. Okey, bolehkah? Is it on? Yes, Prof. On. Okey. Okay. Seperti yang telah disebutkan Puan Adura tadi ya, yang pertama tentang tema untuk tahun ini selaras dengan hala tuju GRU 2025 pada tahun ini adalah tentang globally marketable, kebolehpasaran global. Jadi dengan selaras dengan tema ini, saya juga mencadangkan tentang mencapai kebolehpasaran global pada tahun ini dan juga yang paling utama the first word in front, bersama. Right? Semangat togetherness atau bersama kita telah kita pupuk sejak beberapa tahun dan ini kita bawa untuk tahun ini bagi mencapai kebolehpasaran global. Selamat semester yang baru. Right? Dengan bulan puasa kita harap insya-Allah lebih keberkatan untuk semester ini pada tahun ini. Dan juga sekali lagi terima kasih Puan Adura tentang penyediaan video daripada unit korporat fakulti. Tahniah ini diberikan kepada seluruh warga fakulti sama ada staf akademik mahupun staf pentadbiran termasuk juga staf rakan-rakan fakulti perakaunan di seluruh Malaysia. Kerana kolaborasi yang kita lakukan dari segi pelbagai aspek kita ada bekerjasama, maka tahniah kepada kita, tahniah untuk kita semua dan alhamdulillah maksudnya usaha yang telah kita lakukan pada tahun 2022 berjaya. Model ataupun approach yang kita ambil telah membawa kita kepada kecemerlangan yang tertera bagi tahun 2022. Sekali lagi tahniah, kalau kita ingat pencapaian 2022 Fakulti Perakaunan memperolehi skor yang tertinggi bagi fakulti dan juga seluruh cawangan dan fakulti untuk skor top IUITM score. Bukan itu saja, malah telah diberikan pencapaian full 6 star lebih daripada 85% bagi 3 tahun berturut-turut sejak 2020. Itu pencapaian yang sangat besar untuk fakulti di mana setiap daripada kita telah menyumbang kepada kecemerlangan tersebut. Sekali lagi tahniah untuk semua. Sedikit tentang fakulti perakaunan. Saya ingin memperkenalkan Timbalan-timbalan dekan yang baru dilantik iaitu Timbalan Dekan Akademik Profesor Madya Dr. Tuan Zainon, Timbalan Dekan Hak Ehwal Pelajar Profesor Madya Dr. Aida Hazlin. Kita juga bersama ada Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Industri iaitu Profesor Madya Dr. Suhaili dan mungkin juga rakan-rakan di cawangan juga belum juga aware atau tahu tentang pelantikan Timbalan Pendaftar Kanan baru kita yang mengganti Puan Izuria iaitu Encik Ismi Ridwan. Dan sedikit demografik tentang pelajar perakaunan. Ini data sehingga semalam ya. Terkini lah. Enrollment pelajar untuk perakaunan seluruh Malaysia sekarang ini setakat semalam adalah 12,308 di mana 4,600 adalah pelajar diploma, 6,367 sarjana muda, pasca siswazah 396,
profesional 945 dan di Selangor jumlahnya adalah 3,339. Kalau dilihat dari segi statistik data fakulti, selain daripada Selangor, diikuti dengan Johor, Melaka dan Perak dari segi bilangan pelajar perakaunan yang teramai. Ya. Untuk pensyarah perakaunan, sedikit profil tentang pensyarah kita. Seluruh sistem kita terdapat 456 pensyarah yang terbahagi kepada 10 profesor seluruh sistem, ya. 10 profesor, 39 profesor madya, 325 pensyarah kanan, 75 pensyarah, 4 penolong pensyarah dan juga pensyarah lantikan khas seperti kontrak dan sebagainya, seramai 3 orang. Dan jika dilihat daripada populasi 459 pensyarah ini, 32% memiliki kelayakan akademik PhD, 67% sarjana, dan sedikit sarjana muda 0.8 dan 18% profesional. Ini data sehingga Januari. Jadi kalau kita lihat dari segi taburan grade jawatan dan bakat talent pool pensyarah, kita lihat it's a bell curve, right? Normal distribution. Namun kita sentiasa, fakulti sentiasa membantu, menyokong, menyediakan ekosistem dan platform supaya peningkatan dari segi kelayakan akademik, peningkatan dari segi kenaikan pangkat dan sebagainya diteruskan. Ini adalah untuk kelestarian dari segi kualiti fakulti. Melihat kepada fokus amanat hari ini tentang 2023 iaitu kebolehpasaran global. Kalau kita ingat tahun lepas temanya adalah kompetensi global. Sepatutnya kita mengasah dari segi bakat, pengetahuan supaya lebih berkompeten, dan kompeten itu adalah level ataupun tahap global. Maka tahun ini adalah tentang apabila kita telah kompeten, maka kita perlulah to be more marketable. Wujudnya kebolehpasaran tentang kompetensi kita, bakat kita, right, di peringkat global. Dalam kerangka Malaysia Madani sendiri, salah satu sasaran utama iaitu tertumpu kepada pendidikan. Dan jika kita lihat dalam amanat Perdana Menteri tentang pendidikan tersebut, fokus utamanya kalau kita lihat the keywords, ya, teknologi baru, bidang-bidang baru, ehsan, pertimbangan mampan, dan yang paling penting adalah pendidikan tinggi berperanan mempersiapkan pelajar untuk masa hadapan. So itu adalah intipati yang berkait rapat tentang pendidikan tinggi. Dan dalam 11 fokus utama yang diutarakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, jika kita lihat yang paling dekat dengan kita adalah fokus yang ke-6 dan fokus yang ke-9, iaitu titik temu atau hub untuk hub bakat dan pengetahuan atau pusat ilmu sejagat, dan yang kedua adalah kualiti dan kecemerlangan akademik. Dan kita juga tidak harus lupa tentang selaras dengan GRU 2025, di mana tahun ini kita sebut tentang globally marketable. Tanggungjawab objektif hala tuju Fakulti Perakaunan adalah tentang menghasilkan global accountants, right? Global accountants who are value creators, okay? Dari segi melahirkan profesional Bumiputra accountant. Dan dalam pada itu juga, di dalam amanat Naib Chancellor baru-baru ini, definisi ataupun skop kebolehpasaran tersebut yang berbahagia Datuk telah menjelaskan tentang apa maksud kebolehpasaran global adalah kemampuan warga UiTM, staff, maksudnya staff akademik, staff pentadbiran, pelajar untuk to be visible dan mendapat perhatian global.
melalui pelbagai inisiatif, program, projek dan sebagainya. Dan kita juga sebenarnya di fakulti di Selangor dan juga semua di cawangan, saya percaya kita juga telah bekerjasama, kita telah membangunkan plan-plan selaras dengan 2023 dari segi globally marketable. PI, iScore UiTM, PI tahun ini dan juga SAP, Strategic Action Plans juga kita telah bentuk dan kita telah bangunkan selaras untuk kita capai aspirasi utama tentang kebolehpasaran global pada tahun 2023. Dan saya percaya rakan-rakan di cawangan juga telah juga menyumbang tentang dan diberikan sasaran bagi fakulti perakaunan di cawangan juga untuk membantu mencapai KPI ataupun PI di kampus masing-masing. Bagi aspek kebolehpasaran global, 6 fokus utama atau tonggak utama telah dipertengahkan semasa amanat Naib Chancellor, iaitu kebolehpasaran pelajar, kebolehpasaran staf bukan akademik, kebolehpasaran staf pelaksana, transformasi staf akademik, penglibatan aktif bersama industri dan komuniti dan juga penglibatan aktif dari alumni. Maka saya akan cuba untuk kupaskan ke-6 tonggak ini yang telah being highlighted by Datuk VC di dalam amanat beliau. Bila mana kita sebut apa maksud kebolehpasaran global, ini 6 tonggak utama yang mana untuk membolehkan kita mencapai kebolehpasaran global pada tahun ini. Yang pertama tentang kebolehpasaran pelajar. Kita tahu tanggungjawab kita sebagai fakulti perakaunan adalah untuk menghasilkan graduan perakaunan. Future ready, market ready, graduan perakaunan yang boleh bersedia untuk menjadi professional accountant yang boleh menjadi tonggak utama di organisasi-organisasi termasuk badan profesional, Big Four, badan-badan kerajaan dan sebagainya. Tetapi yang kita perlu ingat, macam mana kita nak hasilkan graduan perakaunan yang market ready ini semestinya melalui penyediaan persiapan pengalaman pembelajaran melalui program akademik yang berkualiti, yang diterima dan diiktiraf, akreditasi yang dicapai, yang diperolehi oleh daripada badan-badan profesional dan sebagainya. Dan selain pada itu, untuk menjadikan program akademik itu berkualiti dan relevan, penerapan skills, specifically terutamanya adalah smart dan sharp skills di dalam reka bentuk kurikulum dan juga program-program bukan kurikulum. Dan yang juga penting adalah ini boleh dan perlu dilakukan melalui ekosistem pembelajaran yang kondusif, pembangunan kurikulum, kaedah penyampaian delivery, cara kita mengajar, platform-platform yang kita gunakan untuk pengajaran, sistem yang available, penilaian, assessment, test, quiz, final, peperiksaan akhir dan sebagainya yang menepati PEO, PLO untuk mempersiapkan graduan perakaunan untuk menjadi market ready. Barulah dengan terbentuknya package ini, maka barulah pelajar kita will be marketable lah. Right? Dan kalau dilihat dari segi pencapaian kita pada tahun 2022 telah terbukti GE atau kebolehpasaran perakaunan sendiri memang telah mencapai 6 bintang. Maka tanggungjawab utama kita sebenarnya adalah to sustain. Right? Untuk memastikan pencapaian kebolehpasaran, skill, kompetensi yang ada pada graduan itu kita terapkan dan kita tetapkan agar berkualiti, sentiasa berkualiti. Right? Dan kalau kita sebut dan kita lihat tentang smart skills dan sharp skills, sekarang kita sebut skills, smart skills dan sharp skills. Ini adalah berkaitan dengan satu sharp skills, kebanyakannya adalah tentang IT, right? Digital literacy, analytics. Jadi dalam usaha kita menyemak kurikulum, dalam usaha kita
membina program-program baru sekiranya ada, dalam mana kita mengajar, dalam mana kita membuat penilaian, assessment dan sebagainya. Skill ini perlu kita terapkan untuk kita persiapkan pelajar. Selain daripada itu juga, smart skills equally important. Smart skills ni lebih kepada human skills, right? Untuk supaya kita tidak mahu melahirkan pelajar atau graduan perakaunan yang sangat bagus, CGPA yang tinggi, technical skillsnya bagus, ilmu tentang perakaunan bagus. Tetapi skill-skill lain tentang soft skills, berinteraksi dengan lain, berkolaborasi dan juga menghadapi keadaan alam pekerjaan yang baru, persekitaran pekerjaan yang baru, semangat yang kuat, yang itu kita perlu pupuk dan kita perlu bina. So kedua-dua skills ini sangat penting untuk membolehkan pelajar kita mencapai kebolehpasaran global. Dan sebenarnya apa yang kita sebutkan tadi tentang skills dan sebagainya, platform ataupun ekosistem yang UiTM telah wujudkan sebenarnya telah ada platform ini, ekosistem ini telah wujud melalui Education 5.0 yang kita telah buat beberapa tahun yang lepas, dan juga dalam strategic plan fakulti sendiri 2020 dan 2025. Kita tidak boleh lupa juga sebenarnya kita mesti merujuk juga kepada reference ataupun punca-punca rujukan yang lain seperti MIA competency framework dan juga report tentang emerging technology adoption. Ini sangat menarik sebenarnya, antara penyumbang-penyumbang atau pakar-pakar yang terlibat tentang report ini adalah pensyarah kita sendiri, termasuk PM Dr. Noli, Dr. Indrawati, PM Dr. Sharina, Puan Tengku Fairuz. Maka sebenarnya kepakaran itu kita telah ada dan kita perlu membawa, insya-Allah kita perlu membawa ilmu-ilmu ataupun pengetahuan ini ke dalam kurikulum sedia ada. Dan untuk pemakluman juga warga semua, kita akan mula sebenarnya pada tahun ini untuk menyemak kurikulum AC 220 mengikut hala 7 4. Dan sebenarnya penerapan tentang teknologi dan skill-skills yang disebutkan tadi sebenarnya juga kita dah ada dan terapkan dalam garis panduan untuk hala 7 4. Yang ini saya just berkongsi sekali lagi untuk jadi reminder kepada kita dari yang berbahagia Datuk tentang keperluan ataupun target bagi setiap fakulti, college dan juga kampus cawangan, di mana kalau kita bercakap tentang kebolehpasaran pelajar, maka salah satu indikator atau buktinya adalah penerimaan satu jemputan untuk menjalankan aktiviti pelajar kita di peringkat antarabangsa. Kolaborasi, program-program pembangunan ataupun aktiviti leadership dan sebagainya yang kita dijemput untuk berkolaborasi bersama dengan rakan-rakan universiti lain atau industri di peringkat global. Atau salah seorang daripada alumni, sekurang-kurangnya alumni kita telah berjaya mendapat peluang pekerjaan. Yang ini saya percaya kita insya-Allah ramai ada alumni kita yang mendapat peluang pekerjaan di luar dan di peringkat jawatan tinggi ataupun CEO syarikat baharu. So yang ini kita patut monitor sebagai bukti yang jelas tentang kebolehpasaran pelajar ataupun graduan kita. Yang kedua tentang kebolehpasaran staf bukan akademik. So, tadi tentang pelajar, yang ini tentang staf bukan akademik, maksudnya staf pentadbiran. Bukan hanya pelajar yang kita pentingkan tentang kebolehpasaran, tapi kebolehpasaran staf bukan akademik di peringkat dunia. Adakah maksudnya staf bukan akademik pentadbiran ini juga perlu visible dan boleh berkolaborasi mencapai tahap di peringkat global? Mungkin insya-Allah tidak
tidak mustahil sebenarnya, tetapi yang paling penting sebelum kita boleh mencapai untuk kebolehpasaran di peringkat dunia ini, kita perlu terapkan dan pastikan tentang kualiti bakat staf bukan pentadbiran. Jadi kita perlu merancang dengan teliti latihan pembangunan untuk staf pentadbiran. Kerana kita tahu pensyarah amanah untuk mengajar, lahirkan graduan dan staf pentadbiran sebenarnya juga adalah tulang belakang dari segi untuk membantu operasi bagi fakulti, cawangan dan sebagainya. Maka bakat itu termasuk pemikiran, mindset, pemikiran yang positif, yang kreatif, yang inovatif, sentiasa bersikap proaktif. Bukan saja fikir, oh ini JD saya, jadi skop tugas saya hanya ini sahaja dan saya tidak mahu berusaha untuk menimba ilmu atau belajar dari segi IT, komputer dan bakat-bakat yang lain. So sikap ini yang kita perlu ubah untuk kita sama-sama mempertingkatkan kompetensi, right? Dan itu akan menaikkan lagi skill kita dari segi kebolehpasaran. As simple as contohnya dari segi perubahan atau peningkatan cara kita berkomunikasi dengan pelajar, cara staf bukan akademik berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun stakeholders, pihak-pihak luar yang inginkan maklumat daripada kita dan sebagainya. Maka kita perlu bersikap profesional, bersikap proaktif dan berketerampilan untuk sama-sama membantu memastikan kualiti dan reputasi fakulti adalah tertinggi. Okey. Jadi saya rasa dan saya sarankan inisiatif yang perlu sebenarnya untuk semua staf pentadbiran adalah bukan hanya tertumpu kepakaran saya satu, ini saja tentang buat surat saja sebagai contoh, bukan. Jadi kita perlu setiap daripada staf pentadbiran perlu tahu, kenal pasti dari segi kekuatan diri, dari segi kebolehan untuk ada multi skills dan boleh bekerjasama dan berkolaborasi. Kalau contoh Encik Ismi tak beri pelan perancangan untuk pembangunan ataupun latihan, maka diri sendiri anda perlu secara proaktif untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari dan belajar ilmu-ilmu yang baru, menambah baik kerja yang sedia ada dan juga dari segi kebolehan untuk membantu bagi program atau projek fakulti. Ini termasuk yang saya sebutkan tadi, smart dan sharp skills tadi. Yang ketiga adalah kebolehpasaran global staf pelaksana. Yang ini termasuk dalam peringkat staf pentadbiran, ya. So dalam masa yang sama perlu ada perancangan yang rapi, fakulti akan teliti untuk perancangan latihan dan saya saran untuk semua staf pelaksana perlu aktif dari segi penglibatan dalam program dan aktiviti fakulti. Bukan hanya tertumpu macam saya sebut tadi pemikiran yang positif, proaktif. Saya adalah staf di HEA. Jadi saya tidak mahu terlibat dengan aktiviti pejabat pentadbiran sebagai contoh saja. So kita tidak boleh ada pemikiran sebegitu dari segi kepribadian, right? Dari segi pemikiran kita perlu secara positif, proaktif, bekerjasama, berdaya saing, itu yang akan membolehkan pencapaian fakulti di tahap global. Okey. Dan salah satu KPI yang diberikan atau pembukti indikator di dalam amanat Naib Chancellor adalah dari segi hasil penghasilan KIK, OE dan sebagainya, penambahbaikan SOP sedia ada, fakulti, semua proses-proses operasi dan sebagainya. Maka penglibatan itu perlu ada dan juga sama-sama memikir dan contribute dan menyumbang idea
tenaga, masa untuk produk-produk ini supaya ianya boleh diguna pakai untuk kebaikan fakulti. Okey. Keempat adalah transformasi staf akademik bertaraf global. Kita telah buktikan pencapaian pada tahun 2022. Kalau tengok di video tadi, pencapaian pensyarah dari segi penyelidikan, penerbitan, perundingan, perolehan dari segi geran industri, geran antarabangsa, pencapaian dari segi PNP, guest lecture, guest speaker dan sebagainya. Cuma di sini, pada tahun ini, fokusnya adalah transformasi, melonjakkan. Keperluan pada tahun ini adalah kita lonjakkan ketampakan tahap yang telah kita capai pada tahun lepas. Sekiranya tahun ini kita telah mencapai dari segi penerbitan di MySite sebagai contoh, saya beri contoh yang mudah. Maka kita cuba, kita perbaiki, kita tambah kompetensi kita untuk cuba untuk dapat menerbitkan di peringkat yang lebih tinggi, Scopus, WOS, sebagainya. Atau pada tahun yang lepas telah mencapai dari segi mendapat jemputan sebagai moderator ataupun sebagai speaker di cawangan atau di universiti lain di dalam negara. Mungkin pada tahun ini kita boleh cuba untuk menambah baik dan be more visible untuk secara strategiknya berkolaborasi dengan our stakeholders dan kita boleh mendapat peluang supaya dapat untuk menjadi speakers dan sebagainya di peringkat antarabangsa. So we must continue to be referred, to be relevant, to be respected. Interesting, 2 hari yang lepas saya telah berpeluang menghadiri talk oleh Datuk Asma ya. She highlighted on this 3R. 3R, refer, relevant, respected, kita telah sebut sejak tahun lepas dan 2 tahun lepas lagi tentang kepentingan for us to be visible. When we are being referred, we are relevant and we are respected. Visibility will definitely be enhanced. So ini amanah. Staff akademik, amanah tugas kita is we generate knowledge, we disseminate knowledge and we translate the knowledge to create an impact, memanfaatkan orang lain, pelbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Di antara inisiatif untuk mempertingkatkan kebolehpasaran kita, in various matters, PNP, kolaboratif, kita galakkan. Kalau tahun ini, tahun lepas, semester lepas, kita collab teaching bersama rakan-rakan di cawangan, maka let's now kita kembangkan, luaskan lagi sayap kita dengan rakan-rakan kolaborasi di peringkat antarabangsa. Saya tahu rakan-rakan semua ramai telah berjaya mencapai tahap tersebut. Teruskan, right? Dan cuba cari peluang yang baru, right? Penyelidikan juga sebegitu. Kalau kita dah ada co-researchers dan sebagainya, co-authors, maka kita lebar luaskan lagi peluang dengan kolaborasi di peringkat antarabangsa. Kalau dah tahun atau semester lepas atau tahun lepas kita menjadi co-author, maka kita cuba untuk mengorak langkah supaya tahun ini kita cuba untuk menjadi the main author ataupun the corresponding author. Itu maksudnya tadi yang melonjakkan kebolehpasaran dan kompetensi masing-masing. Selain itu yang utama, kita bercakap tentang Fakulti Perakaunan bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi, kita bercakap tentang 5 tahun. Apa akan jadi, how to sustain our faculty and the achievement years to come. Maka talent pool yang kita ada, kepakaran yang kita ada itu kita perlu bangunkan, kita perlu pertingkatkan. Terutamanya kelayakan akademik, PhD, profesional, keahlian dalam badan profesional dan juga continuous training and development. Ini untuk pensyarah upskilling,
kepakaran ilmu yang baru, bidang yang baru, ataupun standard-standard yang baru, maka kita kena terus sentiasa update ourselves. Ambil peluang. Sekiranya kita menjadi ahli MIA, maka kita ada peluang untuk mengikuti webinar ataupun siri-siri latihan yang diberikan, sama juga di platform-platform yang lain. Saya letak di situ penuhi MyATP secara aktif. Sebab apa yang kita sebutkan di sini, inisiatif mempertingkatkan kebolehpasaran, ia sangat relevan dan tertumpu dalam skop MyATP. Memang ini amanah tugas pensyarah UiTM, maka jelas, tapi sekiranya kita jalankan dan penuhi secara efektif, maka definitely kita boleh mencapai dan mempertingkatkan kebolehpasaran tersebut. Okay? Dan yang paling penting, sebagai seorang akademik, mungkin yang ini gambar rajah ini relevan untuk pensyarah, tapi juga untuk staf pentadbiran, mesej utamanya kenal pasti kekuatan dan kelebihan diri. Kalau untuk pensyarah, di Fakulti Perakaunan di Selangor, kita telah wujudkan platform ini. Dahulunya kita namakan Research Cluster, tetapi kita dah rebrand. Kita namakan Talent Cluster. Setiap pensyarah mesti akan ada di bawah kumpulan-kumpulan talent cluster tersebut. These are our strength. Kalau dari segi kepakaran research, dari segi kepakaran PNP, dari segi orang luar hendak menjemput kita untuk memberi taklimat, talk, menjemput jadi speaker dan sebagainya, kita tahu anda adalah pakar di dalam bidang yang mana, jelas. Jadi kita boleh bukan saja untuk visible kebolehpasaran, tetapi di dalam talent cluster ini sendiri, nurturing, mentor-mentee berlaku di antara yang senior dan juga yang junior. So itu spirit dari segi kluster. Saya tahu rakan-rakan di cawangan juga, some of the cawangan dah memang ada juga kluster-kluster sendiri. Jadi saya galakkan untuk wujudkan, dan juga sebenarnya memang ada rakan-rakan cawangan yang memang juga ahli bersama di dalam talent cluster di Fakulti Perakaunan di Selangor ini. So kita jemput kolaborasi bersama. Okay. Maka, right, to sustain with regards to our talent, kepakaran kita, kita perlu mantapkan kumpulan bakat kita melalui pelan pembangunan yang lestari. Sustain, to sustain. Dari segi peningkatan kelayakan akademik, kita tidak boleh menunggu dan membiarkan ramai dah pencen dan akan ada gap, tak ada dah DM54, kurangnya DM52 atau langsung tak ada profesor dan sebagainya. Yang ini setiap daripada warga Fakulti Perakaunan sendiri, itu tanggungjawab sendiri untuk berusaha untuk tingkatkan kelayakan, tingkatkan kompetensi pengajaran dalam bidang dan sebagainya. Namun untuk pengurusan ahli pengurusan Fakulti Perakaunan di seluruh Malaysia harus melihat dari segi pelan pembangunan bakat tersebut, supaya kalau kita nak menjaga kualiti fakulti, maka talent ini perlu ada dan stable. Kita tidak boleh hanya ada junior lecturers tetapi tidak ada seniors, dan bagaimana untuk kita nak terapkan dari segi research, dari segi kepakaran untuk orang luar dan sebagainya, sekiranya kita tidak ada a stable and a dynamic profile of pensyarah, ya, penyelidikan, dan saya juga sebut di sini kepimpinan. Dalam amanat juga inline dengan salah satu fokus yang bahagian Menteri KPT tentang Malaysia sebagai linchpin. UiTM perlu menjadi hub bakat dan pengetahuan dan pusat ilmu sejagat. Kalau kita bawa model ini ke fakulti, maka kita patut dan sepatutnya being the largest fakulti perakaunan di dalam Malaysia, di IPT, kita patut menjadi hub bakat, right, dan pengetahuan perakaunan untuk Malaysia, terutamanya untuk anak-anak Bumi Putra, dan reference center
dari segi kepakaran, sama ada teaching and learning, sama ada penyelidikan, sama ada perundingan. Kalau bercakap tentang industri, bercakap tentang keperluan, perlunya ada penasihat ataupun rujukan tentang satu-satu isu atau satu-satu agenda, maka the first thing that comes into their mind adalah fakulti perakaunan. Yang itulah menjadi bukti tentang kebolehpasaran. Ya. Ini untuk kita semua cuba usaha seperti yang Datuk Naib Chancellor sebut, bagi setiap staf akademik, setiap seorang staf akademik sekurang-kurangnya perlu menerima satu jemputan aktiviti peringkat antarabangsa. Kita cuba. Cara jalan yang paling strategik adalah bersama rakan-rakan kolaborasi sedia ada, yang mana kita beri peluang kepada semua warga untuk mendapat peluang bagi penerimaan jemputan. Kalau belum sampai ke tahap antarabangsa, kita cuba yang lokal, lepas itu kita usaha untuk yang antarabangsa. Ini juga cabaran untuk profesor. Datuk sebut seorang profesor perlu dapatkan satu jemputan aktiviti. Aktiviti sama ada dari universiti top 300 di dunia ataupun syarikat Fortune 2000. Okay. Yang kelima, penglibatan aktif bersama industri dan komuniti. Yang ini berkaitan tentang, kalau kita sebut the existence of university. Universiti ini gedung ilmu. Universiti ini tempat relevance of experience, right? Knowledge. Jadi kita perlu menyumbangkan pengetahuan, bakat secara relevan dan berimpak. Bukan hanya disebabkan adanya PI, kita kena buat engagement industri, projek ataupun aktiviti, maka kita jalankan aktiviti tersebut sekadar untuk memenuhi PI, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah impak dari segi memanfaatkan, memberi idea baru, solusi baru, jalan penyelesaian yang baru kepada pihak yang berkepentingan, sama ada industri ataupun komuniti setempat. This goes to all. Sekiranya rakan-rakan berada di Kedah sebagai contoh, maka understand the issue of your community, local community, and contribute. Be it mengajar ke, memberi modul training ke, atau kolaborasi dari segi program, jalankan program bersama, ataupun knowledge transfer, ataupun aktiviti-aktiviti pembangunan pelajar. Right? Dan juga the next one is, sebelum itu saya sambung sedikit tentang khidmat bakti sumbangan kepada industri dan masyarakat. Kita jangan ingat tentang, oh ini adalah PI, maka peranan ini hanyalah kepada pesyarah. Tidak. Dari segi khidmat bakti dan sumbangan kepada masyarakat dan industri ini, tentang the spirit ataupun rohnya tentang memanfaatkan orang lain, maka perlu datang daripada pensyarah, daripada pelajar, daripada staf bukan akademik. Itu ada typo error sikit. Pelajar kita sebut tentang, kalau kita membuat program bersama industri dan masyarakat, kita libatkan pelajar. Sama ada untuk volunteerism, spirit of volunteerism, ataupun juga aplikasi ilmu yang mereka telah perolehi dapat di dalam bilik kuliah, maka bawa untuk sumbangkan kepada masyarakat. Yang ini adalah salah satu platform untuk kita mengasah bakat, right? Memberi experiential learning. Itu salah satu antara projek Sulam juga, tapi bukan hanya Sulam, aktiviti-aktiviti yang lain kita boleh bawa bersama, supaya bila kita bercakap tadi tentang bakat, bakat itu bukan hanya bakat pensyarah, tapi bakat pelajar dan juga bakat staf yang bukan akademik. Sama-sama kita boleh memanfaatkan orang lain. Kalau kita sebut tentang sumbangan kita kepada orang luar, sebabkan UiTM di hatiku,
dan kita beri ilmu dan kepakaran itu kepada mereka, maka di pihak yang menerima itu, UiTM itu akan sentiasa berada di hati kita, dengan harapan UiTM akan ada di hati mereka. Right? Mereka akan ingat dan how do we say, appreciate sumbangan daripada pihak kita. Yang itu akan membuka jalan tentang kebolehpasaran tadi. Apabila kita telah membuktikan tentang sumbangan khidmat kita kepada mereka, dalam masa yang sama kita juga memperbaiki, mempertingkatkan skill, kompetensi dan berfikir secara kreatif, inovatif, dan untuk pelajar actually yang itu kita sebut tentang pembangunan sasiah pelajar dari segi program-program sebegini yang kita jalankan. Dan yang terakhir tentang pelibatan aktif dari alumni, buat pengetahuan semua sehingga awal tahun ini data yang kita ada, data rasmi adalah alumni kita adalah lebih kurang 111,000 alumni di seluruh sistem. Right? So saya sarankan pada semua untuk sama-sama menjemput, menggalakkan penglibatan alumni ke kampus masing-masing. Kalau fakulti di Cawangan, I think setengah fakulti, sebagai contoh, kalau tak silap saya, Perlis, you have already carried out your program with alumni dan sebagainya, and they were willing to go and to contribute. Cuma yang penting sekarang ni, bila kita sebut penglibatan secara aktif, aktif maksudnya kita perlu ada plan yang berstruktur. Kalau sekadar kita menjemput dan hanya menunggu untuk mereka datang, ini akan lambatlah dari segi produktiviti tentang hubungan ini. So kita boleh buka jalan ini untuk engage dengan alumni dari segi pengajaran, collaborative teaching. Kita tahu alumni kita adalah daripada sekian-sekian badan kerajaan, dari segi pakar tax ataupun pakar dari segi risk management dan sebagainya, maka jemput mereka untuk collaborative teaching. Atau mereka juga ada peluang untuk isu-isu yang boleh kita rungkaikan, right, to solve issues yang kita boleh bawa dengan jemputan penyelidikan dan penerbitan secara bersama, even to the extent of inovasi, competition, innovation competition dan sebagainya, untuk supaya bila kita come up with a new idea, masuk IIDEX, masuk pencipta dan sebagainya, idea itu tidak hanya habis di situ saja. Ia sepatutnya kita sumbangkan balik kepada the relevant industry untuk diguna pakai, untuk dimanfaatkan. So itulah caranya untuk kita libatkan bersama alumni. Dan ini hubungan ini tidak akan berlaku overnight. Kita harus mula untuk engage, mula libatkan mereka, dan hubungan yang rapat akan membuka lebih banyak peluang di pelbagai aspek. Salah satu usaha Fakulti Perakaunan telah lakukan adalah mewujudkan satu program yang kita panggil Alumni Ambassador. Hujung tahun lepas, kita telah lantik 22 Alumni Ambassador secara strategik, dan kita telah cuba membuat plan dari segi setiap Alumni Ambassador ini akan terlibat dengan aktiviti yang sebagaimana. Sama ada collab, sama ada penyelidikan, sama ada talk, collab teaching untuk program postgraduate, ataupun program-program CSR, USR, KTP, Knowledge Transfer Program, dan program-program leadership, pembangunan pelajar. Dan juga kita ambil peluang untuk sama-sama meminta kerjasama dan pelibatan alumni untuk memberi peluang latihan industri, untuk memberi peluang dari segi rekrutmen, peluang pekerjaan kepada graduan-graduan perakaunan. Okay. Itu adalah 6 tonggak utama bagi 2023 kebolehpasaran global.
Yang penting, fundamental, kita perlu selami, fahami, hayati dan amal values yang kita telah terapkan dalam GRU 2025 iaitu ESI, Excellence, Synergy, Integrity. Ini adalah nilai-nilai untuk organisasi, nilai-nilai untuk fakulti. Cemerlang, kita bersinergi, kita menjalankan dan menghayati integriti, ikhlas, telus, amanah dan sebagainya. Tapi aidat adalah untuk individu. Kita perlu faham dalam setiap apa yang kita lakukan, whatever that we do, this has to be instilled. Right? Dari segi penggunaan ilmu, be disciplined, be accountable, right? Rajin dan be responsible in whatever that we do. Okay, so sama-samalah yang pertama, sebelum kita boleh menjalankan usaha dan mencapai kecemerlangan bersama-sama, we have to lead ourselves, right? Memimpin diri sendiri untuk mencapai kecemerlangan diri dan bersama-sama kita mencapai dan berusaha ke arah kecemerlangan. Dan kita tahu cabaran utama beberapa tahun ini adalah yang pertama kekangan keuangan. Kedua, kekangan tenaga kepakaran, maksudnya dari segi sumber manusia. Dan juga cabaran sosial ekonomi ini datang daripada pelajar, daripada ibu bapa dan sebagainya. Maka kita perlu dan harus teliti dan bijak dalam membuat keputusan. Right? Maksud saya di sini adalah kita perlu fahami tentang cabaran-cabaran ini, tetapi kita tidak boleh jadikan cabaran ini penyebab untuk kita tidak boleh capai dan cemerlang. Kita perlu bijak, kita perlu bertindak dan berfikir secara strategik, right? Secara inovatif untuk kita mencapai kecemerlangan. Sekiranya kita kata kekangan keuangan, tak dapat nak jalankan projek ataupun nak membeli menambah baik ruang dan sebagainya, mungkin kita secara strategik kita boleh berfikir untuk turut in alumni tadi, kolaborasi kita bersama industri, apa cara yang sebaik mungkin yang kita boleh bekerjasama, bukan hanya hubungan itu saja tapi juga dari segi di domino benefits of it, yang mana boleh juga untuk pelajar dan boleh juga untuk fakulti, untuk kampus dan sebagainya. Yang paling penting, konsep jimat dan jana itu sangat penting. Jimat dari segi segala apa yang kita lakukan, right? Dari segi penjimatan duit, penjimatan masa, penjimatan ruang, penjimatan utilities dan sebagainya, dan dalam masa yang sama, jika kita ada peluang untuk menjana pendapatan, maka ambillah peluang itu untuk membantu. Sebab kita tahu, we have to sustain. Kalau kita bercakap tentang tabung amanah kita, macam mana kita nak sustain, kita tidak boleh jadi penting diri untuk berbelanja sekarang dan tidak memikirkan masa depan. The financial sustainability itu perlu berlaku secara berterusan. Maka jimat dan jana ini perlu ada pada setiap apa yang kita buat, ya. Okey, dengan itu warga Fakulti Perakaunan, marilah sama-sama kita lestarikan kecemerlangan, dan fokus utama yang kita perlu faham dan kita perlu usahakan adalah kebolehpasaran global pada tahun ini dari 6 tonggak tadi yang melibatkan pelajar, yang melibatkan staf pentadbiran, yang melibatkan staf akademik. Kalau kita lihat di sini, kita bercakap tentang 3 Qs. Ensuring on the quality of staff, quality of our program and quality of our students and our graduates. Kita perlu ada bakat yang cemerlang, bakat yang datangnya daripada pelajar, bakat yang datangnya daripada pensyarah, bakat yang datangnya daripada staf pentadbiran
dan kita jalankan program-program yang sedia ada untuk anak bangsa kita ini, program yang dinamik, maka akan keberhasilannya adalah graduan yang berkualiti, yang holistik, berdaya saing, market ready untuk the nation building human resource of the country. Okay, so kita sekali lagi perlu berubah. Kita dah berubah, kita dah menambah baik dan meningkatkan pencapaian kita, tapi masih ada cara untuk kita berubah dari segi pelbagai aspek. I think setiap daripada kita tahu elemen apa ataupun aspek apa yang kita rasa masih kekurangan dan kita perlu berubah. So berubahlah ke arah kebaikan. Bersama kita bekerja secara harmoni, because kalau kita tak bekerja harmoniously, it will not work. Kita tak ceria, kita tak happy dalam bekerja, kita bekerja secara paksa rela, maka kita sendiri yang akan merasakan how do I say, cabaran tersebut, right? So kita cuba untuk bekerjasama, beri idea, beri pendapat dan usaha untuk bantu dari segi menggraduatkan pelajar dan juga untuk fakulti dan untuk UiTM. Jangan lupa tanggungjawab kita adalah melahirkan graduan Bumiputera Perakaunan yang di peringkat global. Ya, okay. So again, I always use this, right? Keywords. Positive attitude, right? Growth and winning mindset. Pemikiran yang positif, sifat yang positif, sifat yang ingin sentiasa menambah baik diri dan juga efektif teamwork, bekerjasama. InsyaAllah sekiranya kita bekerjasama, kita dah buktikan, kita dah mula bekerjasama, right, be positive and work towards it. Kita dah nampak dari segi pencapaian 2022, maka sama-sama kita usaha untuk continue pencapaian yang baik, yang terbaik ini untuk tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Right? If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Salam Ramadan buat semua warga fakulti. Semoga Ramadan pada tahun ini kita usaha untuk menjadikan ia Ramadan yang lebih baik untuk kita. Semoga dipermudahkan segala urusan ibadah dan juga urusan-urusan kerja dan sebagainya untuk tahun ini, insya-Allah. Sama-sama kita doa semoga kita sentiasa dalam lindungannya dan rahmatnya, insya-Allah. Itu saja daripada saya. All the best everyone. Together let's strive for the best, right? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, yang berbahagia Prof, untuk ucapan yang penuh dengan pengisian, membawa makna yang besar dan harapan yang begitu tinggi untuk kita semua bersama mencapai kebolehpasaran global, sentiasa ceria, sentiasa cuba untuk berubah demi kebaikan bersama. Alright, bersempena dengan itu, sebelum terima kasih kepada semua ya untuk sesi bergambar tadi. Dan saya pasti masing-masing sangat teruja dan bersemangat untuk persiapan Ramadan juga tarawih pertama. InsyaAllah kalau jadi kita puasa besok, semoga dalam kesibukan kita memenuhi tanggungjawab hakiki, dapatlah kita beribadat secara yang terbaik pada tahun ini. Selamat berpuasa, salam Ramadan Karim untuk semua. Terima kasih Daun Keladi, maafkan salah silap juga kekurangan. Bersua kembali di lain hari dan jaga diri. Dengan ini izinkan saya menutup majlis dengan dua rangkap pantun. Melirik mata hendak meneka, elok yang sini tuan empunya. Bertemu kita walau seketika, hasil yang murni jadi buktinya. Usah disisih si anak todak,
jinak merpati bawah cahaya. Bercerai kasih bertalak tidak, berjumpa nanti raikan jaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.